Nama-nama sahabat-sahabat besar ni kalau boleh hafal lah tuan-tuan. Kalau boleh hafal nama sahabat-sahabat yang besar. Kadang-kadang kita nama-nama lain banyak hafal. Saya pun sebenarnya dalam usaha nak menghafal ni, kena pantok di syekh baru kena menghafal. Waktu kita baca seorang rasa malas lagi nak menghafal. Kena pantok barulah kita nak menghafal. Itu antara kelebihan berguru. Kalau baca seorang 10 kali baca, 100 kali baca mungkin tak ingat lagi. Tapi kena pantok di tok syekh, kita rasa ada semangat sikit. Tu. Dan Abu Sa'id Al-Khudri jangan lupa dia merupakan tokoh yang ranking ke-7 di kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ranking yang ke-7. Ni ranking yang ke-7. Yang pertama siapa? Abu Hurairah. Dan yang ke-7 Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kedua hingga ke-6 tu cari sendiri. Okey. 5 golongan. Yang pertama sebelum saya sebut 5 golongan, apakah yang dimaksudkan dengan kaya? Kaya yang dimaksudkan dalam hadis ini iaitu orang yang sebagaimana pendapat kebanyakan ulama, kaya di sini orang yang cukup keperluan dia. Cukup keperluan dinamakan kaya. Tidak semestinya dia orang yang wajib mengeluarkan zakat, yang ada nisab zakat. Itu bab lain. Kalau bab orang kaya yang wajib keluar zakat, iaitu orang kaya yang cukup nisab, yang ada nisab zakat, cukup nisab zakat, itu dinamakan kaya. Tetapi orang yang kaya yang tak boleh mengambil duit zakat, iaitu orang yang cukup keperluan. Contoh keperluan bulanan dia berapa? Keperluan bulanan dia 1,500 dengan kapasitas, dengan tanggungan yang tidak ramai, duduk di kampung dan seumpamanya, maka pendapatan dia dapat 1,800. Tu tak layak dah ambil zakat. Tak layak ambil zakat. Tapi kalau keperluan dia 3,000, gaji dia 2,500, layak lagi ambil zakat. Dah 3,000, duduk tengah bandar, rumah sewa, nak pergi kerja, naik kereta pula kena bayar bulan, anak 12, dalam 12 anak 6 orang sekolah, 3,000, duduk di bandar, anak 12, 6 orang sekolah. Jawapannya dia termasuk dalam fakir. Sebab tu dah bukan kira kaya tak kaya ni, label dia berapa tak. Tengok atas keperluan yang diperlukan oleh seseorang tersebut berdasarkan kepada tanggungan dia dan keperluan dia. Keperluan orang kampung lain dengan orang bandar, keperluan orang yang menyewa rumah lain dengan orang yang duduk di rumah sendiri, dan begitulah seterusnya. Jadi kalau orang yang tak cukup lagi keperluan dia, yang dah cukup dah keperluan, tidak boleh mengambil daripada duit zakat kecuali 5 golongan. Yang pertama, al-amil, orang yang ditugaskan mengutip zakat. Mengutip zakat kalau zaman dulu mudah je. Tukang kutip serah pada Rasulullah agih. Tetapi oleh kerana zaman kita semakin canggih, semakin itu, jadi termasuk para ulama menyatakan termasuk daripada golongan golongan yang boleh dikatakan amil juga adalah pusat yang menguruskan pengutipan zakat. Maknanya segala gaji-gaji orang yang menguruskan zakat tersebut boleh diambil daripada duit zakat. Dia dikira amil. Dia apa? Dia kerja kaunter sebagai contohnya. Duduk di kaunter, duduk di bahagian ni, jaga di pejabat pusat zakat. Semua yang terlibat itu boleh dibayar gaji daripada duit zakat, walaupun dia orang kaya. Dia anak jutawan tapi bekerja di pusat zakat, boleh bayar gaji daripada duit zakat. Ni amil, orang yang menguruskan zakat. Ini yang difatwakan oleh ulama terkini termasuk. Tak semestinya orang yang direct pergi ambil duit zakat, macam amil-amil kampung. Tu direct orang bayar ke dia.
Tapi kalau pusat ni mungkin orang tak bayar. Dia bahagian apa? Bahagian duk mengadap depan komputer je. 1 sen tak pernah orang bagi zakat melalui tangan dia. Tetapi pengurusan, termasuk pengurusan menguruskan zakat tersebut dinamakan amir. Tidak semestinya orang yang tidak khususkan kepada pengutip secara mubasyarah, secara direct. Yang kedua, ataupun seorang yang beli dengan hartanya. Apa maknanya? Harta zakat kalau dah berpindah milik daripada pemilik yang layak menerima zakat kepada orang lain dengan cara dia beli, maka hukumnya tak apa. Contoh apa? Ada orang miskin dapat duit zakat, dapat barang zakat lembu, contohnya. Orang keluar zakat bagi lembu seekor ke dia. Orang lain kaya, dia beli lembu. Asal lembu zakat. Lembu tersebut atas lembu zakat, tapi dia beli. Jadi berpindah milik daripada seseorang dengan sebab dia beli. Dia beli. Yang tu halal orang kaya, walaupun lembu tersebut asal lembu zakat. Kadang-kadang baca sepintas lalu tak faham pula apa makna seorang yang membelinya dengan hartanya sendiri. Contoh seorang yang dah menerima barangan zakat, kemudian dijual kepada orang lain, si pembeli tersebut walaupun kaya macam mana sekalipun, dia boleh halal, jadi halal bagi dia. Dia boleh manfaat daripada harta tersebut. Kemudian yang ketiga, al-gharimin, golongan yang berhutang. Dengan golongan yang berhutang ini, iaitu yang ditafsirkan oleh ulama, orang yang berhutang ini iaitu orang yang berhutang untuk keperluan orang lain di antaranya. Bagi contoh, dia ni jenis kedekut, tapi nak tolong orang susah. Tengok dia tu susah sangat begitu begini, dia pinjam duit orang untuk bagi kepada si fakir. Ataupun dia tengok puak ni balah, orang ni kata mu ni tak bayar duit aku gini-gini, orang ni minta tuntut gitu gini, dia serabut sangat, dia nak mendamaikan daripada dua orang. Tak apalah, aku settle lah, bayar bagi kamu 500. Dia nak settle tu, dia ambil, dia pinjam duit orang. Jadi ini dinamakan al-gharimi, orang yang berhutang. Kalaulah dia berhutang untuk keperluan diri dia, dia dah termasuk dalam golongan fakir. Dia pinjam, dia berhutang dengan kedai, berhutang dengan kawan kerana nak beli pamper anak, nak beli beras di rumah. Dia dah termasuk golongan miskin, bukan kaya. Jadi orang kaya yang berhutang tadi, orang kaya yang berhutang untuk membantu orang lain. Dia tengok kampung dia ada orang miskin, ada orang yang tu, ada ni. Dia berhutang dulu dengan orang, duit dia kedekut. Walaupun duit dia kedekut, tapi Islam membenarkan dia menerima zakat. Ini mana al-gharimin. Sebaliknya kalau zaman sekarang ni tuan-tuan, kalau kita nak ambil secara umum orang yang berhutang, semakin kaya orang zaman sekarang ni, semakin banyak hutang. Kita tengok tak list senarai paling kaya di Malaysia. Rupa-rupanya Tan Sri dah Mukhtar Bukhari. Syed Bukhari. Rupa-rupanya hutang dia pun banyak juga, juta ke bilion. Aset dia banyak, hutang pun banyak. Orang gini tak boleh terima zakat. Hutang kita, majoriti kita berhutang, kereta berhutang, rumah berhutang gitu gini, tu tidak termasuk. Difatwakan oleh ulama-ulama semasa itu, hutang jenis macam tu tidak termasuk daripada orang yang layak menerima zakat. Kalau gitu habis semua kita bahas duit zakat belaka lah. Habis bayar kereta ni, ambil kereta baru, hutang pula. Tak ada yang bayar lagi, tak ada yang habis bayar, ambil kereta besar lagi, hutang pula. Kalau kira berhutang gitu, tak ada kau miskin duit zakat dah. Bahan kau orang kaya, orang kaya belaka. Tu masuk hutang. Ataupun yang keempat, golongan yang kaya tetapi boleh menerima duit zakat, golongan yang berperang fi sabilillah. Golongan yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Walaupun dia kaya, tetapi dia layak menerima duit zakat.
Imam mazhab Syafi'i mensyaratkan orang yang berjuang yang tak layak menerima zakat ini, yang layak menerima zakat adalah orang yang tidak lagi mendapat gaji tetap yang cukup untuk keperluan dia. Adapun tentera yang dah memang digaji secara tetap oleh kerajaan daripada harta kerajaan, dia tak layak lagi menerima zakat. Kalau gaji dia tak cukup, dia boleh menerima zakat atas asnaf miskin. Tapi atas asnaf orang yang berperang, orang yang berjihad tak layak. Kerana apa? Kerana dia dah ada gaji dalam peperangan. Kerana memang kerja dia perang, kerja dia nak jaga pertahanan negara, kerja dia nak jaga daripada pencerobohan, nak jaga negara daripada pencerobohan dan seumpamanya. Dan dia memang dibayar gaji. Yang tu tidak. Ini disyaratkan mengikut mazhab Syafi'i. Maknanya kalau yang dah gaji tak boleh. Yang tak gaji, suka rela, yang tu layak menerima zakat. Pejuang-pejuang yang memang tak ada gaji tetap. Kalau dah ada gaji tetap, maka tidak lagi dia boleh menerima zakat atas dasar pejuang, atas dasar orang yang berperang, tetapi boleh menerima zakat atas dasar asnaf yang lain. Yang terakhir, ataupun orang miskin yang menerima zakat tapi dia hadiah kepada orang yang kaya. Ni dia susah, miskin dia terima zakat tapi barang tersebut mungkin tidaklah diperlukan sangat untuk dia bagi orang lain. Orang bagi zakat beras banyak, lebih bagi ke jiran kaya. Tengok jiran tak ada beras dah, contohnya, ataupun apa-apalah, kerana dia dah berpindah milik daripada orang miskin kepada orang kaya. Tapi kalau nak ambil direct orang kaya, ambil direct daripada zakat, tidak dibenarkan. Hadis yang seterusnya, wa an Ubaidillah bin Adi bin al-Khiyar anna rajulaini haddatsahu annahuma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alanihi min as-sadaqah faqallaba fihima al-basar fara'ahuma jaldain faqala in syi'tuma wala hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Rawahu Ahmad wa Qawwah wa Abu Daud wa Nasa'i. Ubaidillah bin Adi bin Khiyar radhiyallahu anhu menceritakan bahawa pernah ada dua orang lelaki menceritakan kepadanya bahawa kedua-duanya pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta bahagian zakat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap kedua-duanya dengan pandangan yang tajam. So tengok ke atas ke bawah. Ternyata baginda melihat keduanya adalah orang yang ditulis itu orang yang kekal ataupun stabil. Jaldai ni orang yang kalau budak-budak kata orang yang katang lah. Orang yang boleh megang kampung, tapi minta zakat. Orang lain boleh buat kerja, awak tengok tubuh sihat, segar, gagah. Jaldai ni orang yang gagah. Lalu baginda bersabda, jika kamu berdua menginginkannya, aku akan beri kepadamu. Namun tidak ada bahagian zakat bagi orang yang mampu, dan tidak pula bagi orang yang punya kekuatan lagi dapat bekerja. Hadis riwayat Ahmad, dinilai kuat oleh Abu Daud dan Nasa'i. Hadis riwayat Imam Ahmad dan dinilai kuat oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan Nasa'i. Itu betul yang menilai hadis ni sebagai hadis yang kuat, hadis yang sahih adalah Imam Ahmad, bukan Abu Daud. Rawahu Ahmad wa qawwahu wa Abu Daud. Kalau rawahu Ahmad wa qawwahu Abu Daud baru betul sebagaimana dia terjemah, biang dia terjemah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai kuat oleh Imam Ahmad. Kuat ni mana apa? Sahih. Istilah yang digunakan oleh ulama yang menunjukkan hadis sahih iaitu istilah qawi, kuat. Hadis yang kuat iaitu hadis yang sahih. Jadi hadis ni
Cerita dua orang lelaki minta zakat dengan Rasulullah. Rasulullah tengok, mari ni bukan calon-calon orang gagah lagi. Pada goliknya orang gagah ni kalau kerja cukup untuk keperluan dia. Dia boleh buat kerja. Tengok tubuh badan hebat. Tak ada masalah. Jadi Nabi kata, orang yang macam ni kalau aku nak bagi boleh, tapi sebenarnya tak layak bagi kamu. Tak layak bagi kamu, kerana sedekah ataupun zakat ini tidak ada bahagian bagi orang yang kaya dan orang yang mampu berusaha. Liqawi, orang yang kuat, yang ada daya usaha, yang boleh bekerja. Boleh kerja. Zaman sekarang ni mungkin kalau tengok dengan tubuh badan begitu, kontrak boleh setara ni. Awak baru ada bini seorang, ataupun awak tak kahwin lagi, bujang lagi, tiba-tiba minta zakat. Tengok tubuh, tak mudah. Ini antara yang tidak sepatutnya menerima zakat. Jadi orang macam ni tak boleh nak buat alasan aku miskin. Miskin sebab apa? Sebab memang tak ada duit, tak cukup keperluan. Makan semalam sehari je. Hari ni pagi ni tak makan lagi, tiba-tiba nak minta zakat. Tengok badan kuat. Badan kuat, ni tidak layak menerima zakat. Ini menunjukkan bahawa Islam merupakan agama yang sama sekali tidak bersetuju dengan pengangguran. Menganggur, Islam tak bersetuju. Usaha digalakkan di dalam Islam. Bahkan kalau boleh usaha tu, kita bukan setakat nak cari lepas nafkah saja. Kita usaha cari keuangan sehingga sampai kita boleh keluar zakat. Tu niat tu kena sampai tahap macam tu. Hadis terusnya, wa an Qabisah bin Mukhariq al-Hilali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalatha rajulun ataupun rajulin, boleh belaka rajulun ataupun rajulin. Kalau baca rajulun, kita i'rabkan dia jadi mubtada' balik. Kalau rajulin, kita i'rabkan dia jadi kalau rajulun sama ada mubtada' ataupun jadi khabar kepada mubtada' mahzuf. Kalau rajulin, dia jadi badal kepada ahad. Tapi saya lebih suka baca rajulin, sebab ada satu kaedah nahwu dia sebut mana-mana wajah yang boleh kita idza amkana taqdir wa adamu, apabila boleh kita nak takdirkan suatu i'rab ataupun tanpa kita buat takdir, maka fal aula adamu, yang utama kita tanpa takdir. Kalau kita baca rajulun, kena takdir sikit. Ni perbahasan nahwu lah. Kalau baca rajulin, kita boleh i'rab direct saja menjadi badal. Rajulin tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsik. Wa rajulin asabathu ja'ihatun ijtahat malah fahallat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman min 'aish. Wa rajulin asabathu faqatun hatta yakuma thalathatun min dhawil hija min qaumih laqad asabat fulanan faqah fahallat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman min 'aish fama siwahunna minal mas'alati ya qabisatu suhtun ya'kuluha sahibuha suhta. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Qabisah, bukan Qubaisah tu. Qabisah Ibnu Mukhariq al-Hilali radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya perbuatan meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu di antara tiga jenis orang, iaitu orang yang memikul beban dari orang lain sehingga terpaksa harus meminta-minta untuk meringankan bebannya. Sesudah itu berhenti. Maknanya yang pertama, dia bantu orang. Bantu orang meringankan beban orang, terpaksa dia berhutang.
kemudian dia bayar balik. Bila dah selesai dia tidak lagi minta. Orang yang ditimpa suatu bencana, ini yang kedua, hingga melunaskan semua hartanya, habis harta dia rosak belaka, meminta-minta dihalalkan baginya sampai mendapatkan upaya penghidupan yang dapat diandalkan, iaitu dijadikan modal. Ada bencana sebagai contohnya, berlaku banjir, habis pendapatan padi dia rosak belaka. Sedangkan padi hanya keluar 2 kali setahun, jadi tahun ni habis sekerat tahun. Dia jam. Jadi ini orang yang layak meminta, termasuklah zakat. Yang ketiga, dan orang yang jatuh miskin. Yang miskin walaupun dulu dia kaya tapi dah muflih. Orang yang jatuh miskin, kerana miskin dan kaya ni tak semestinya berkekalan daripada awal hingga akhir. Ada juga kaya daripada kecil sampai tua. Tapi ada hak yang kaya lepas tu miskin, ada hak yang miskin lepas tu kaya. Ada hak yang kejap kaya, kejap miskin, kejap kaya, kejap miskin. Menega naik jatuh, naik jatuh, naik jatuh. Macam-macam. Jadi waktu di miskin, orang yang jatuh miskin, sehingga ada 3 orang yang berakal, iaitu orang yang boleh diterima persaksian dia dari kalangan kaumnya menilai bahawa si fulan benar jatuh miskin, maka meminta-minta dihalalkan baginya sehingga mendapatkan usaha penghidupan yang dapat diandalkan. Adapun perbuatan meminta-minta bagi selain mereka, hai qabisah, merupakan penghasilan haram yang dimakan oleh pelakunya. Ini sebagai keterangan lagi daripada hadis tadi. Hadis-hadis yang sebelum pada ni, dia tidak ada benda yang baru. Nabi kata 3 golongan yang boleh meminta, iaitu kita lihat ketiga-tiga golongan tersebut adalah orang yang, sebagaimana yang saya sebut tadi, syarat yang pertama, yang ada keperluan. Ada benda keperluan dia nak minta bantuan tu, ataupun nak minta zakat. Disebut di sini, ditafsirkan oleh ulama dalam masalah zakat. Golongan yang pertama boleh kita tafsirkan dengan orang yang minta, yang berhutang tadi. Rajulin tahammala hamalatan, maknanya dia ada satu bebanan hutang. Tahammala hamalatan, satu bebanan hutang lah. Dia boleh mohon. Kemudian orang yang ditimpa bencana alam habis jadi susah, jadi miskin, tu boleh juga. Yang ketiga, orang yang memang fakir. Cuma dalam masalah fakir di sini Nabi kata 3 orang menyaksikan ataupun 3 orang membuat pengakuan bahawa dia fakir. Di sini secara zahirnya menunjukkan bahawa penyaksian bagi membuktikan seorang tu fakir ataupun miskin, Nabi sebut 3 orang. Adakah memang disyaratkan 3? Sebenarnya para ulama menyatakan bahawa, kebanyakan ulama menyatakan tidak disyaratkan 3. 3 tu Nabi sebut je. Kerana penyaksian kita tengok di dalam hadis-hadis yang lain dan di dalam ayat-ayat Quran menyatakan bahawa 2 orang sudah memadai. 2 orang sudah memadai, kecuali dalam kes melibatkan maruah, iaitu kes tuduhan, kes zina, iaitu memerlukan 4 orang saksi. Yang lain 2 pun dah memadai. Ada yang memadai seorang, apa dia? Saksi seorang pun dah dikira boleh. Ada saksi yang 2 tu mesti lelaki, ada saksi yang seorang lelaki 2 perempuan, dah dikira boleh. Tu kena belajar khusus bab saksi pula. Siapa ambil bahagian kehakiman, waktu memang dia kena mahir. Jangan tahu undang-undang dunia saja, tetapi kena tahu juga penghakiman, konsep penghakiman menurut Islam. Walau bagaimanapun, ada sebahagian ulama, di antaranya Imam Ibn Khuzaimah, salah seorang tokoh hadis di dalam mazhab Syafi'i. Imam Ibn Khuzaimah ni tuan-tuan, sebagai saya dah buat sedikit penekalan,
sedikit pengenalan pada kelas-kelas yang lepas. Cuma saya nak kaitkan dia dengan masalah fiqh. Walaupun dia bermazhab Syafi'i, Imam Ibn Khuzaimah ni, tetapi dia banyak membuat pilihan-pilihan masalah dia bercanggah dengan mazhab Syafi'i. Banyak Imam Ibn Khuzaimah. Dan sebahagian kenapa dia banyak keluar daripada mazhab, dia banyak memilih pendapat selain daripada mazhab Syafi'i, kerana berdasarkan hadis-hadis. Dia tengok hadis tu nampak lebih kuat mazhab lain, jadi dia berpegang dengan hadis. Itu Imam Ibn Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Jadi sini hadis sebut 3, dia letak 3 selalu. Tapi ulama lain kata 3 ni memadai, tapi 2 pun dibolehkan. 3 ni boleh, tapi tak bererti 2 pun tak boleh, kerana 2 disebut di dalam bab penyaksian dalam kes-kes yang lain. Hadis seterusnya, wa an Abdul Muttalib bin Rabi'ah ibn al-Harith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammadin, bukan li ali Muhammadin, innama hiya awsakhun nas, wa fi riwayatin wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la ali Muhammad, rawahu Muslim. Hadis daripada Abdul Muttalib ibnu Rabi'ah bin Haris telah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya zakat tidak layak bagi keluarga Muhammad, sebab zakat tiada lain hanyalah kotoran harta manusia. Dalam riwayat lain disebutkan zakat tidak halal bagi Muhammad dan juga bagi keluarga Muhammad. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ni ada satu hukum khas bagi keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana keluarga Nabi ni dia sebagaimana yang disebut dalam hadis ni tak layak menerima zakat. Ya, kalau susah macam mana? Keluarga Nabi ni dia ada bahagian khumus dia. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasul. Ada bahagian 1/5 daripada harta rampasan perang diberikan kepada keluarga Nabi. 1/5 tu keluarga Nabi. Kalau Nabi dah wafat, pada generasi-generasi yang seterusnya, maknanya kerajaan kena ambil daripada duit, kalau tak daripada peperangan, daripada Baitul Mal. Maknanya kena tanggung mana-mana di kalangan mereka yang miskin daripada duit tersebut, tidak daripada duit zakat. Bukan kata keluarga Nabi tak layak duit zakat walaupun miskin, biar apa-apa ke dana. Tidak begitu, tetapi dia ada bahagian yang khusus. Dah ustaz, tak adil lah keluarga Nabi begitu begini. Ini suatu kemuliaan yang Allah Ta'ala bagikan kepada mereka. Kenapa mereka jadi keluarga Nabi, kita tak jadi keluarga Nabi? Itu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Itu ketentuan Allah Ta'ala. Kita tak perlu persoal kenapa Ustaz Khairul tidak jadi keluarga Nabi, orang ni keluarga Nabi. Tapi jangan bimbang, semua kita keluarga Nabi belaka. Tidak Nabi Muhammad, Nabi Adam. Tak tahulah, kita tak tahu silsilah mana kita ni. Tapi tak lari, paling-paling tu temu kat Nabi Adam juga. Tapi yang dimaksudkan oleh hadis ni keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia keluarga Nabi Muhammad? Bani Hashim dan Bani Muttalib, sebagaimana yang disebut dalam hadis yang berikutnya. Hadis wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, masyaitu ana wa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah, a'taita Bani al-Muttalib min khumusi Khaybar wa taraktana wa nahnu wa hum bi manzilatin wahidah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama Banu al-Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid. Rawahul Bukhari. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu menceritakan, aku dan Utsman bin Affan menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu memberikan sebahagian kepada Bani Muttalib dari 1/5 ghanimah Khaybar, sedangkan kami tidak kamu beri, padahal kami dan mereka mempunyai kedudukan nasab yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Bani Muttalib
dan Bani Hashim tiada lain bagaikan satu keluarga. Ini hujah bagi mazhab Syafi'i. Siapakah yang dikatakan keluarga Nabi? Keluarga Nabi adalah di kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Apabila ditanya oleh Sayyidina Osman dan Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhuma tentang isu bahawa Rasulullah dah selesai dah pemberian harta rampasan Khaybar 1/5 daripada 1/5 tersebut bagi kepada Bani Muttalib, tapi tak bagi lagi kepada Bani Hashim. Macam mana? Bani Muttalib dah bagi, Bani Hashim tak bagi lagi. Rasulullah kata Bani Muttalib dan Bani Hashim kedua-duanya sama, syai'un wahid, sama saja, mana layak belaka. Sabarlah dulu. Ini hujah bahawa keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib sahaja yang dikatakan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada satu perbahasan. Zaman sekarang ni kebanyakannya Baitul Mal tidak diuruskan dengan baik. Jadi keluarga-keluarga Nabi, zaman bukan zaman sekarang ni lah, daripada dulu lagi, dah diabaikan hak-hak mereka. Apakah mereka layak menerima duit zakat? Dalam mazhab Syafi'i juga menyatakan bahawa mereka tidak layak menerima duit zakat, kerana hak mereka daripada Baitul Mal. Maknanya kena tuntut juga daripada Baitul Mal. Yang tu yang difatwakan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Walau bagaimanapun ada pendapat-pendapat yang lain menyatakan, di antaranya mazhab Imam Malik menyatakan kalaulah mereka ini tidak diberi daripada duit Baitul Mal, mereka juga layak menerima zakat. Jadi kalau kita zaman sekarang ni, kita tengoklah, kalau di kalangan keluarga-keluarga yang memang silsilah di keturunan Nabi sungguh, kalau dia belajar gitu gini nak ambil daripada duit zakat, ada alasan-alasan, ada hujah-hujah yang membenarkannya. Kerana apa? Kerana mereka tak lagi dapat duit perontokan daripada Baitul Mal kepada golongan Ali Muhammad ataupun kaum keluarga Nabi. Wa an Abi Rafi'in radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sadaqati min Bani Makhzum faqala li Abi Rafi' ishabni fa innaka tusibu minha qala hatta atiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa as'alah fa atahu fa sa'alah fa qala maula al-qaumi min anfusihim wa inna la tahillu lana as-sadaqah. Rawahu Ahmad wa Thalathah wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban. Abu Rafi' menceritakan bahawa Nabi SAW pernah mengutus seorang lelaki dari kalangan Bani Makhzum untuk memungut zakat. Lalu lelaki itu berkata kepada Abu Rafi', temanilah aku, kerana kamu pun nanti akan memperolehi bahagian dari zakat. Abu Rafi' menjawab, tidak mahu, sebelum ku bicarakan dahulu dengan Nabi SAW. Lalu Abu Rafi' menemui Nabi SAW dan bertanyakan hal itu kepadanya. Maka baginda SAW menjawab, maula suatu kaum adalah sebahagian dari mereka, dan sesungguhnya zakat itu tidak halal buat kita. Ini hadis ini menceritakan juga satu hukum yang lain berkaitan dengan mawali. Mawali ni iaitu hamba-hamba kepada keturunan Nabi. Ini yang hamba-hamba ataupun orang yang ada. Zaman sekarang ni payahlah kita nak kata nak sabitkan ada mawali ni. Tapi zaman dulu ada. Tapi golongan yang ada kaitan dengan perhambaan dan dia merupakan ada kaitan dengan keluarga Nabi juga tidak layak menerima zakat. Yang ni pendapat yang disebut oleh secara yang disebut dalam zahir hadis ini pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama. Tapi zaman sekarang ni benda ni tidaklah jadi satu masalah dah.
kerana tidak timbul isu yang seumpama ni. Hadis yang terakhir, kita nak jawab beberapa soalan dalam bab hadis yang terakhir dalam bab zakat ini. Wa an Salim bin Abdullah bin Umar an abihi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ti Umar al-ata fayaqulu a'tihi afqara minni fayaqulu khudhhu fatamawwalhu aw tasaddaq bih wa ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu mushrifin wala sa'ilin fakhudhhu wa ma la fala tutbi'hu nafsak. Rawahu Muslim. Daripada Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada ayahnya, yang menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan suatu pemberian kepada Umar bin Al-Khattab. Namun Umar berkata, berikanlah ata ataupun pemberian ini kepada orang lain yang lebih memerlukannya dariku. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendesak, terimalah ini dan jadikanlah sebagai modalmu, ataupun jadilah hartamu sebagai modal, atau sedekahkanlah apabila nanti diberikan kepadamu suatu dari harta seperti ini sedang kamu tidak mengharapkannya dan tidak pula memintanya, kamu boleh menerimanya. Namun jika tidak demikian, maka janganlah kamu perturutkan kemahuanmu. Hadis ni menceritakan tentang adab kita nak menerima bantuan. Sebagaimana kalau kita tengok Sayyidina Umar ni, Rasulullah bagi pemberian, dia kata apa? Wahai Rasulullah, bagi ke orang lain lah, ramai orang lain lagi susah pada aku. Ni suatu yang dinamakan isar, mengutamakan orang lain. Dia rasa dia boleh lagi bagi ke orang lain dulu. Ni tak macam kita tak. Kita kalau boleh, kita dulu baru orang lain. Kita dulu baru orang lain. Tapi sahabat-sahabat Nabi, dan inilah generasi yang perlu kita contohi, mereka mengutamakan orang lain dulu baru diri dia. Sehingga Nabi suruh dia ambil juga, ambil buat modal ke, ambil bagi. Aku suruh kamu, mu tak nak, bagilah ke orang lain, mu sedekahlah. Jadi Nabi pesan, kalaulah kamu tak nak orang bagi, tak apa, ambil. Tapi janganlah kamu, wa ma la fala tutbi'hu nafsak. Kalaulah orang tak bagi, janganlah kamu menyusah dirimu. Maknanya jangan kamu paksa dirimu. Daripada sini timbul satu syarat yang saya sebutkan tadi. Syarat apa? Jangan kita memaksa orang. Bila kita minta suatu bantuan, jangan kita memaksa. Lebih-lebih lagi kepada individu. Kalau kepada kerajaan tu, hak-hak kita, tak apa, kita isi borang, lepas isi borang kita pergi tanya pejabat, pergi tanya, lepas tanya. Kalau setakat isi borang je, biasanya memang confirm tak dapat. Kalau tak, kita pergi tanya. Sebab itulah ini di antara syarat-syarat yang dinyatakan oleh ulama. Tiga syarat, termasuk daripada 3 syarat tadi. Janganlah kita menyusahkan diri kita. Kalaulah kita tak dapat, jangan paksa orang lain. Dan di antara adabnya, kalau boleh kita utamakan orang lain dalam menerima bantuan. Ini contoh yang sangat mulia yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Habislah kita bab zakat, kita akan pergi pula bab puasa insya-Allah pada minggu yang akan datang. Ada beberapa soalan yang saya pilih daripada minggu ni. Kebetulan banyak sangat soalan yang mari dalam WhatsApp saya, dalam Facebook, banyak sangat soalan. Jadi saya pilih beberapa soalan yang berkaitan dengan hadis Ashura. Yang pertama sekali, hadis kita ni dah berada di bulan Muharram. Bulan Muharram, isu berkaitan dengan Ashura memang isu yang popular lah. Jadi berkaitan dengan hadis Ashura. Hadis Ashura ni berkaitan dengan apa makna Ashura? Ashura ni 10, hari yang ke-10 bulan Muharram.
Berkaitan dengan hadis tersebut pada Asyura tersebut, yang pertama sekali ada hadis sahih yang memang tidak dipertikaikan tentang kesahihannya, iaitu hadis tentang arahan ataupun tentang sunnahnya kita berpuasa, disunatkan kita berpuasa pada hari tersebut. Banyaklah hadis sama ada Bukhari dan Muslimnya dengan pelbagai riwayat, pelbagai lafaz. Dan termasuklah di antara lafaznya bahawa ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, penduduk Madinah berpuasa dan ditanya kenapa mereka berpuasa, dan mereka berpuasa menganggap ini hari Allah Taala selamatkan Nabi Musa daripada Firaun. Jadi Nabi menyatakan kita lebih layak meraihkan hari tersebut dengan kita berpuasa. Itu mafhum daripada hadis tersebut. Hadis ni hadis sahih, dan kelebihan puasa pada hari tersebut dijanjikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga sahih. Cuma ada hadis yang tentang kelebihan puasa yang menyebut pahala-pahala yang melampau, yang tu kebanyakannya palsu. Di antaranya apa? Hadis siapa berpuasa pada hari Asyura maka dia dapat pahala 100 orang mati syahid. Yang ayat-ayat lebih kurang gitu, hak tu palsu. 100 orang mati syahid lah, macam-macam, hak tu palsu. Hadis yang kedua, hadis iaitu sunnah. Tadi yang pertama tadi sunnah, hadis sahih, dan kita dapat satu sunnah iaitu berpuasa pada hari Asyura. Dan puasa juga bukan setakat hari Asyura, tetapi di akhir hayat Nabi menyatakan bahawa lain baqitu ila qabilin la asumat nattasi, kalau aku sempat lagi tahun depan aku akan berpuasa juga 9 hari bulan. Itu 9 dan 10, 2 hari disunatkan kita berpuasa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, hadis man wassa'a ala ayalihi yauma Asyura wassa'allahu sa'ira sanatih. Sesiapa yang memberi sedikit kemewahan kepada keluarga dia pada hari Asyura, iaitu mewah sikit pada hari lain berbanding dengan hari lain, nescaya Allah Ta'ala akan bagi kemewahan kepadanya sepanjang tahun. Hadis ini, kedudukan hadis ni macam mana? Kedudukan hadis ni para ulama ada macam-macam pendapat. Ada segelintir ulama menghukumkan hadis ni sebagai hadis yang boleh kita terima. Iaitu yang menyatakan hadis ini, ada sampai peringkat mengatakan hadis ini hadis sahih, iaitu Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Imam Sakhawi pun menyatakan sanad hadis ni hadis sanad yang baik, sanad yang jayyid, tetapi bukannya kenyataan daripada Rasulullah, tetapi kenyataan daripada Sayyidina Umar. Ada Imam Baihaqi juga menyatakan bahawa walaupun hadis ini hadis diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, tetapi dia ada faktor yang lain yang menambah, yang memberi nilai tambah dia menjadi kuat. Ini sebahagian ulama yang menyatakan bahawa hadis ini hadis yang kuat, ataupun boleh dikatakan sahih ataupun hasan. Ini segelintir ulama. Kebanyakan ulama yang kita lihat lebih, kalau kita tengok, yang menghukum hadis ni sebagai hadis yang boleh diterima, boleh kita katakan tokoh-tokoh yang kalau kita nak bandingkan dengan tokoh yang menolak hadis ini, tokoh yang menolak tersebut adalah lebih berautoriti dalam menilai satu hadis. Kalau kita tengok tokoh yang menghukum dhaif hadis ni, di antaranya Imam Ad-Darqutni, Imam Mula Ali Al-Qari, Imam Al-Haythami mengatakan dhaif jiddan, Imam Ahmad sendiri mengatakan dhaif, Ibnu Hajar pun mengatakan dhaif, Imam Uqaili mengatakan munkar, Ad-Darqutni mengatakan munkar. Bahkan ada Imam Zahabi dalam satu kenyataan dia menyatakan hadis ini hadis palsu. Jadi sama ada dhaif
dhaif jiddan, terlalu dhaif ataupun palsu. Hadis ini mengikut kebanyakan ulama, dan kita lihat majoriti menyatakan hadis ni hadis yang lemah, bukan lemah yang biasa tetapi sampai peringkat mungkar, maknanya lemah yang agak ketara lah. Jadi perbahasan tentang hadis ni saya lebih cenderung setelah menilai hujah-hujah yang diberikan oleh ulama dalam tu dan tokoh-tokoh tersebut, tokoh yang menghukum hadis ni sebagai hadis yang dhaif adalah lebih tepat berbanding dengan tokoh yang mengangkat hadis ni sampai peringkat yang boleh diterima. Jadi nak masalah nak beramal dengan hadis dhaif, yang tu sebagaimana yang saya bincang sokmo dah. Hadis juga berkaitan dengan Asyura juga. Ada satu hadis yang begitu panjang tentang bahawa menceritakan hadis Asyura ini pada hari Asyura, pada hari tersebut Allah Ta'ala terima taubat Nabi Adam, Allah Ta'ala angkat kedudukan Nabi Idris, Allah Ta'ala selamatkan Nabi Nuh daripada kapal dia, Allah Ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim daripada dibakar di api, Allah Ta'ala gantikan sembelihan Nabi Ismail, Allah Ta'ala keluarkan Nabi Yusuf daripada penjara pada hari Asyura belaka. Itu merupakan hadis yang dinilai palsu oleh kebanyakan ulama. Panjang tu, banyak lagi, saya sebut sebahagian daripada dia. Kalau kita tengok dalam hadis tu mungkin dua muka surat. Kalau tulisan biasa tu pergi lebih kurang dua muka surat. Ni termasuklah kelebihan bercelok pada hari itu, kelebihan berpuasa pada hari itu, macam 100 orang mati syahid. Yang ayat-ayat yang seumpama tu panjang, kita tengok dalam hadis-hadis begini. Dan ini yang walau bagaimanapun ada setengah-setengah tokoh menakalkan kisah-kisah yang seumpama ini dikaitkan dengan Asyura, tetapi sandaran yang kita lihat tidak mempunyai sandaran yang kukuh dalam isu yang seumpama ni. Sedangkan isu ni perkara yang melibatkan bukan perkara ijtihad. Cerita Nabi Ibrahim selamat daripada api neraka, bukan api neraka, selamat daripada dibakar dalam api, bukan cerita ijtihad, cerita yang perlu kepada riwayat. Cerita Nabi Allah Yusuf keluar daripada penjara, bukan cerita yang boleh kita ijtihad, tetapi cerita yang memerlukan kepada riwayat. Kalau bab hukum ijtihad, tu lain, tapi yang memerlu kepada riwayat bila tidak ada sandaran yang boleh kita terima, hatta sandaran yang dhaif sekalipun tidak didapati, maka kita tak boleh nak terima kisah-kisah yang seumpama ni. Tapi kalau nak buat kuliah, sebenarnya cerita hok gini sedapnya. Tuan-tuan tahu dah Asyura, pertama gini, yang kedua gini, yang ketiga gini. Ustaz lain tak dengar pun gini. Dia ni boleh sebut 15 kelebihan Asyura. Tak? Dia tu hebat. Ustaz lain boleh sebut 2 je. Kelebihan Asyura. Yang terakhir, masalah bubur Asyura. Mana boleh tak? Ni tengok dalam YouTube pun tuan-tuan tak? Tengok dalam YouTube, tengok orang tulis dalam Google, orang share dalam WhatsApp apa tu, kita pun jadi pinau pening belaka. Tak? Hak ni kata gini, hak ni kata gini, hak ni kata gini, hak manusia nak kita nak pakai, hak manusia kita nak terima. Pertama-tama sekali saya nak katakan bahawa bubur Asyura ini tidak ditemui sandaran daripada mana-mana nas. Sama sekali kita tak boleh nak menyatakan bahawa bubur Asyura ini adalah amalan sunnah. Tak boleh kita nak kata, sebab tidak jumpa. Siapa jumpa boleh bagi tahu saya. Kita kongsi sama. Setakat yang saya cari, ulama-ulama yang mengatakan ada dinakar daripada si fulan, nakar daripada si fulan, tak lebih daripada dinakar daripada tokoh. Nakar Syekh ni nakar daripada
orang ni. Nakal daripada ulama-ulama yang peringkat bawah dah. Peringkat bawah dah. Tu tidak menunjukkan suatu sunnah. Perbuatan tersebut atau amalan buat bubur. Walaupun buat bubur Asyura ni ada sampai buat satu syair tentang bilangan-bilangan bijirin yang perlu dimasukkan. Ada syair Arab berapa jenis syair, berapa jenis bijiran ini, tetapi semua itu tidaklah merupakan sunnah, tidak ada dalam sunnah. Semata-mata ada nukilan daripada tokoh itu dan ini. Dan fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Said Alwi bin Tahir Al-Haddad. Kenal siapa ni? Mantan mufti Johor pada tahun 30-an. Beliau menyatakan bahawa ini suatu amalan yang tidak ada asas, yang dikira bid'ah. Itu fatwa dia, yang dikira bid'ah. Dan kalau kita tengok apa yang kita lakukan ini, boleh kita katakan tidak lebih daripada adat. Jangan kita anggap ibadat. Kalau kita anggap itu satu ibadat yang mesti kita buat, memang bid'ah. Tapi kalau kita anggap itu satu program untuk kita bermasyarakat, menghubungkan silaturahim, yang tu je lah kita boleh buat. Kita buat, kita anggap. Dan kita jangan pegang mesti 7 jenis bahan, mesti begitu, mesti gini. Dia tak ada syarat, tak ada apa. Asyura tahun ni kita buat masak pizza, bubur pizza contoh. Tak ada apa. Atas dasar kita nak buat satu program. Dan ustaz, macam mana Nabi suruh kita puasa tapi kita buat bubur? Nampak macam bercanggah tu. Saya bagi satu petua lah. Kita tak nak jadi bercanggah adat dengan sunnah. Sunnah suruh kita puasa, adat kita biasa buat bubur. Kita buat bubur untuk berbuka puasa, juadah berbuka. Jadi sebelum makan nasi tu, jamu bubur dulu. Lepas makan bubur, sembahyang maghrib, lepas tu baru makan nasi. Jamu bubur tu untuk berbuka puasa. Jadi kita buat adat dan kita juga mengamalkan sunnah. Tapi yang terbaliknya, kita hak yang bubur tu lah hak berianya. Puasa dak apa? Yang Nabi sebut, yang sabit dalam sunnah adalah puasa. Bubur tersebut tidak boleh kita kaitkan sama sekali dengan sunnah. Cuma kalau nak buat, kita anggaplah itu satu adat untuk nak menghubungkan silaturahim, kekeluargaan, ataupun sama-sama kampung nak mengeratkan hubungan, dan sebagai kita hidup secara masyarakat itu sahaja. Jangan sama sekali menganggap dia merupakan satu amalan sunnah. Jangan sama sekali kita menganggap itulah arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya saya duduk di Syria, saya tak jumpa orang Syria buat bubur Asyura. Saya duduk di Mesir, saya tak jumpa orang Mesir buat bubur Asyura. Yaman ada tak? Mana Ustaz Apih? Rasanya Ustaz Apih kata Yaman pun dia duduk Hadramaut. Orang Hadramaut pun tak buat juga bubur Asyura. Jadi sejarah bubur Asyura ni agak daripada mana asal-asal. Dan kalau ada orang kaitkan dengan Syiah, secara kebetulan ada kemungkinan. Sebab memang kita tidak nafikan bahawa bulan Muharram bermula 1 Muharram sehingga 10 Muharram adalah hari yang sangat diagungkan oleh Syiah. Sangat-sangat diagungkan oleh Syiah. Dia ada program-program khusus dia. Saya pernah meninjau, bukan pernah pergi. Ada pula mari pokok tu kata Ustaz Khairul Syiah lah. Saya pernah meninjau apa yang Syiah buat di
di Syria satu penempatan yang satu penempatan yang dinamakan Sayyidah Zainab di Syria, tempat Syiah. Dia ada makam Sayyidah Zainab. Di situ dia buat perayaan bermula daripada 1 bulan Muharram sehingga kemuncak dia 10 Muharram. 1 Muharram tu adalah program gitu begini, dan yang datang tu seluruh dunia. Syiah Pakistan datang, Syiah Iran datang, Syiah Lebanon datang. Kemuncak dia pada 10 Zulhijjah tu, dia yang tu yang kita tengok dalam YouTube tu. Kalau macam di Pakistan dia ambil sabit, dia toreh belakang. Kalau di Syria pada 10 Zulhijjah tu, 10 Muharram tu, dia ambil pedang, dia toreh kepala. Dia toreh kepala tu. Satu perayaan dia memang Muharram, dia agungkan sangat. Sampai ada satu majlis tu seolah-olah macam sa'i, daripada satu tempat kulu kili. Memang dia seolah-olah macam sa'i ya. Memang kalau ada orang kaitkan budaya mengagung-agungkan ni adalah ada kaitan dengan Syiah, saya mengatakan ada kemungkinan. Tapi lebih kepada adat lah, adat yang kita buat, yang diamalkan sejak turun temurun. Tapi adat ini jangan sampai kita menganggap satu ibadat, jangan sampai kita menganggap satu sunnah. Satu sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia beza di antara adat dan sunnah. Kalau kita kata itu adat Melayu, jangan kita kaitkan dengan ibadat. Itu bukan ibadat, adat saja. Kita nak kumpul orang, nak itu ini, tu yang sunnahnya kita berpuasa. Itulah kesimpulan yang saya dapat kongsikan. Nak setuju terpulang, tak bersetuju pun saya tak marah. Pilihlah yang mana yang rasa lebih kepada kebenaran. Sebab itulah apa yang saya sebut tu, itulah yang saya rasa lebih, hati saya lebih cenderung pada begitu. Manakala nak buat, jangan anggap itu sunnah. Nak menghukum bid'ah, sesat, masuk neraka terus, itu saya rasa tidak berapa sesuai untuk kita nak highlightkan seumpama itu. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.